KPM. Wah, bestnya nak belajar matematik hari ni dengan Cikgu Amni. Ada soalan pasal sudut lah. Senang je soalan ni. Mira pandai lah pasal matematik ni. Mesti boleh buat. Okey, Mira nak cubalah. X. Okey, Mira nak cuba jawab. Tengok. Okey, Mira nak cuba. Mesti macam ni. X tambah Y. Jawapannya ialah 160 tambah 100 sudut dia. Mesti macam ni. Confirm betul. Tapi, kenapa pula ya? Betul. Hai Mira, selamat pagi. Apa yang Mira tengah buat tu? Cikgu Amni. Cikgu, Mira tengah cuba selesaikan soalan matematik ni. Cikgu, betul tak macam ni jalan kerja dia, Cikgu? Jawapan Mira tu tak tepat. Okay, sepatutnya X adalah bersamaan dengan 80 darjah. 80, Cikgu? Ya, Mira. Okey, Y bersamaan dengan 20 darjah. X 80, Y 20. Mana Ya, pula Mira. Cikgu dapat 80 dengan 20 ni, Cikgu? Itulah. Kalau Mira nak tahu macam mana cikgu boleh dapatkan X bersamaan dengan 80, Y bersamaan dengan 20 darjah, Mira kena masuk kelas cikgu sekejap lagi. Wah, nak cikgu. Jom kita masuk ke kelas. Okey, jom. Jom, Cikgu. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat pagi. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir yang akan menemani anda semua selama 1 jam pada pagi ini. Dan untuk hari ini, kita nak belajar subjek matematik untuk murid-murid menengah rendah di mana tajuknya ialah sisi 4 ikatan ataupun sisi 4 kitaran sebenarnya. Dan bersama dengan Mira, cikgu kita, Cikgu Nur Amni Arifin. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Mira. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang ke kelas Teras kita pada pagi ini, Cikgu. Okey, Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, saya ingin persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan, Cikgu. Okey, kemudian saya pula ingat kita kena sentiasa patuh kepada SOP memandangkan kita masih lagi belum menang dalam melawan COVID-19 dan juga kepada murid-murid yang berusia 12 hingga 17 tahun jangan lupa untuk mendaftarkan vaksinasi anda dengan segera di aplikasi MySejahtera. Cikgu Amni, Ya. saya nak belajar matematik dengan cikgu ni. Tapi cikgu, bukan hanya saya sahaja yang akan belajar dengan cikgu. Betul, kita pun Mira. ada murid-murid juga yang akan menemani kita pada pagi ini iaitu murid-murid dari SMK Taman Desa Kuala Lumpur. Hai semua, selamat pagi. Apa khabar? Wah, cerianya semua. Okey, cikgu, kita minta mereka perkenalkan diri terlebih dahulu, cikgu. Okey, boleh Mira. Okey, kalau macam tu kita minta Lo Zin Yu, silakan. Selamat pagi semua. Nama saya Lau Zin Yu. Boleh panggil saya Zin Yu. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang jurutera. Jom kita belajar sama-sama. Wah, nak jadi jurutera lah cikgu. Nak jadi jurutera memang kena pandai matematik ni. Ya, Mira, betul. Okey, itu Lo Zin Yu. Terima kasih. Yang seterusnya kita ada Tong Kyun Yu. Silakan. Selamat sejahtera semua. Nama saya Tong Chen Yu, boleh panggil saya Chen Yu. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang accountant. Selamat berkenalan semua. Okey, selamat berkenalan Chen Yu. Terima kasih. Baik, yang ketiga kita ada Wo Wei Lim. Silakan Wo Wei Lim. Apa cita-cita agaknya tu? Silakan. Selamat sejahtera semua. Nama saya Wu Wei Lim. Boleh panggil saya Wu Wei Lim. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang jurutera. Selamat berkenalan semua. Selamat berkenalan. Okey, dan yang keempat kita ada Amira Sofia. Silakan Amira. Hai, selamat pagi. Nama saya Amira Sofia. Boleh panggil saya Amira. Cita-cita saya ingin menjadi doktor. Wah, doktor. Hebatnya cita-cita semua. Okey, yang kelima kita ada Nur Hana Maisara. Silakan Hana, dan apakah cita-cita Hana? Hai semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hana Maisara binti Muhammad Radzi. Boleh panggil saya Hana.
Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang guru. Selamat berkenalan semua. Selamat berkenalan menjadi seorang guru, mungkin seperti Cikgu Amni juga. Kan? Okey, baik. Yang keenam kita ada Muhammad Syahid Ahmad. Silakan. Selamat pagi semua orang. Nama saya Muhammad Syahid Ahmad Sabik. Boleh panggil saya Sabik. Cita-cita saya ialah menjadi seorang arkitek. Wah, hebat. Arkitek. Terima kasih, Sabik. Okey, lengkap ke semua 6 murid yang akan bersama-sama dengan Mira juga untuk belajar dengan Cikgu Amni untuk subjek matematik. Tapi sebelum tu kan Cikgu, hari ini tajuk kita ialah sisi 4 kitaran. Apa yang dimaksudkan dengan sisi 4 kitaran tu Cikgu dan apakah objektif Cikgu pada pagi ini? Okey, baiklah. Tadi Mira ada tertanya-tanya kan macam mana kita nak cari nilai X dan nilai Y? Betul. Okey, sebelum nak mencari nilai X dan nilai Y tu, okey, Mira perlu memahami dulu ciri-ciri sisi 4 kitaran. Okey, di mana ciri-ciri sisi 4 kitaran ni kita akan dijelaskan dalam topik 6.2. Okey, di mana topik ni merupakan lanjutan daripada topik bab 6 sudut dan tangent dalam bulatan bagi subjek tingkatan 3. Wah, ini kira lanjutan sambungannya lah Cikgu Ya, Mira, betul. Dan untuk yang Mira kira tadi tu kan Cikgu, Ya. yang masa tadi Mira kira X tambah Y 160 tambah 100 tu salah. Cikgu Ya. kata X ialah 80, Y ialah 20. Mana pula datangnya 80 tu Cikgu? Sebab itulah Mira kena belajar dengan cikgu sekejap lagi. Wah, okey. Kalau macam tu Cikgu, kita berhenti break seketika. Okey. Saya nak sediakan buku nota saya nak belajar dengan Cikgu Amni ni. Okey, kita berhenti break seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Pada pendapat saya, sisi 4 kitaran ialah segi 4 yang berada dalam satu bulatan. Syaratnya, keempat-empat bucu sisi 4 ini mestilah menyentuh lilitan bulatan tersebut. Kawan-kawan haruslah memahami konsep ini untuk mengelakkan kekeliruan ketika menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi 4 kitaran. Untuk belajar matematik dengan mudah, kita haruslah sentiasa mempunyai sikap rajin dan minat dengan mata pelajaran matematik. Cikgu Amni sentiasa memberikan peringatan kepada kami supaya kami haruslah menguasai dan faham konsep asas bagi setiap topik yang akan dipelajari. Oleh yang demikian, saya akan sentiasa memberikan fokus ketika belajar di sekolah maupun ketika belajar secara alam maya. Selain belajar melalui guru-guru di sekolah, program Didik TV juga banyak membantu saya ketika belajar dalam suasana pandemik COVID-19. Dalam Didik TV, guru-guru dari pelbagai sekolah akan berkongsi teknik-teknik yang mudah untuk belajar matematik. Terima kasih Didik TV kerana memberi kami alternatif untuk belajar ketika waktu sukar ini. Trapezium, rhombus, sisi 4 tepat. Itu kira sisi 4 kitaran ke? Baik, kembali kita di teras Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Amni. Cikgu, tadi kan sebelum kita berhenti berehat Cikgu, saya tertanya dekat Cikgu, apa yang dimaksudkan dengan sisi 4 kitaran tu Cikgu? Betul ke yang saya sebut tadi tu? Trapezium, rhombus tu Cikgu, betul ke Cikgu? Okey Mira, sisi 4 kitaran hanyalah sahih apabila bentuk segi 4 berada dalam satu bulatan. Oh, macam tu Ya, maksudnya Mira. Cikgu. Ya. Okey. Dan saya juga tadi tengok Cikgu ada sediakan slide juga yang memberi maksud tentang definisi sisi 4 kitaran ni Cikgu. Okey, baiklah Mira, sebelum kita mula, cikgu akan terangkan dulu apa standard pembelajaran yang kita akan kuasai pada pagi ini. Okey, yang pertama adalah mengenal dan memerihalkan sisi 4 kitaran. Okey, dan yang kedua membuat dan menentusahkan konjektur tentang hubungan antara sudut-sudut pada sisi 4 kitaran dan seterusnya menggunakan hubungan tersebut untuk menentukan nilai sudut pada sisi 4 kitaran dan akhir sekali kita akan cuba menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan sisi 4 kitaran. Baiklah, saya akan ke slide yang seterusnya Mira. Boleh Cikgu? Okey, baiklah.
seperti yang Mira dan juga adik-adik dekat GM, adik dekat rumah dapat lihat sekarang, okey, terdapat dua rajah yang berbeza, iaitu rajah 1 dan rajah 2. Okey, baiklah, sekarang cikgu nak tanya satu soalan kepada adik-adik dekat GM. Okey, apakah perbezaan di antara rajah 1 dan rajah 2? Wow, okey. Kita nak tanya siapa cikgu? Kita nak tanya doktor ke? Doktor, kita ada bakal doktor cikgu? Kita boleh buka pada sesiapa saja yang nampak perbezaan tersebut. Okey, ada yang angkat tangan cikgu. Silakan. Tong Xian Yu. Cikgu, apabila saya perhatikan kedua-dua gambar raja tersebut, saya dapati bahawa dalam raja pertama hanya ada satu bulatan, manakala dalam raja kedua tu ada satu segi 4 dalam bulatan. Okey, tepat sekali Shen Yu. Terima kasih Shen Yu. Okey, perbezaannya adalah rajah 1 kita hanya ada bentuk bulatan. Okey, dan rajah 2 kita ada segi 4 dalam bulatan. Okey, inilah yang dinamakan sebagai sisi 4 kitaran. Okey. Okey, jadi kita akan pergi kepada bagaimana kita hendak mengenal pasti ciri-ciri sisi 4 kitaran. Okey, baiklah. Okey, kenapa ianya dipanggil sebagai sisi 4 kitaran, Mira, adik-adik dekat rumah dan juga adik-adik dekat GM? Okey, yang pertama, cuba adik-adik dan dan Mira dan juga adik-adik dekat rumah perhatikan setiap bucu sisi 4 A, B, C dan D terletak pada lilitan bulatan tersebut. Okey, dan yang kedua, sisi 4 kitaran mestilah mempunyai 4 sisi sahaja dalam satu bulatan. Okey, jika Mira lihat dekat sini, sekiranya bentuk yang kita lihat memenuhi kedua-dua ciri ini, maka ianya akan dipanggil sebagai sisi 4 kitaran. Iya, Mira. Okey. Baiklah, adik-adik dekat rumah dan juga adik-adik dekat GM, cikgu rasa sudah faham ciri-ciri tersebut. Kita pergi kepada cetusan minda. Okey. Sekarang dapat lihat terdapat 6 gambar rajah yang berbeza. Okey, baiklah, cikgu nak lontarkan persoalan ini kepada adik-adik dekat GM dan juga adik-adik dekat rumah. Okey, yang manakah merupakan sisi 4 kitaran? Okey. Siapa nak volunteer jawab terlebih dahulu? Wah, okey, silakan. Maisara. Nurhana Maisara. Jawapannya Raja 1 dan Raja 3. Okey, terima kasih Hana. Okey, Hana memilih Raja 1 dan Raja 3. Okey, pada pendapat anak-anak dekat GM, okey, mengapakah Hana memilih Raja 1 dan Raja 3? Okey, siapa yang nak cuba jawab? Mengapakah? Okey, mengapa? Okey, silakan Wo Weilin. Cikgu, kerana semua bucu segi 4 terletak pada lilitan bulatan. Okey, kerana setiap bucu bagi Raja 1 dan Raja 3 terletak pada lilitan bulatan. Okeylah. Betul, cikgu? Betul, betul, tepat sekali. Okey, cikgu nak tanya lagi satu soalan pada adik-adik kat rumah dan juga adik-adik kat GM. Okey, kenapa Raja 2 dan Raja 6 kita tak kategorikan sebagai sisi 4 kitaran? 2 dan 6. Ya, okey, 2 dan silakan. 6. Sai. Kerana bukan semua bucu menyentuh lilitan bulatan. Okey, tepat sekali tadi kita dah bincangkan ciri-ciri sisi 4 kitaran. Bucunya mesti menyentuh lilitan bulatan dan mesti mempunyai 4 sisi. Okey, perhatikan walaupun Raja 2 dan Raja 6 mempunyai 4 sisi, tetapi ianya tidak menyentuh menyentuh bucu, tidak menyentuh lilitan bulatan. Okey, cikgu, saya ada satu soalan, cikgu. Ya, Mira. Bagaimana pula dengan Raja 5? Sebab Raja 5 pun bucunya tidak menyentuh lilitan bulatan. Tadi kan kita dah bagi tahu kan tadi, Raja 5 pun dia sama seperti Raja 2 dan Raja 6. Okey, mempunyai 4 sisi. Hanya mencukupi syarat yang pertama, tetapi syarat yang kedua, keempat-empat bucunya tidak menyentuh lilitan bulatan. Okey, baiklah Mira, cikgu ada satu soalan untuk Mira. Untuk saya? Okey, boleh cikgu. Okey, pada pengamatan Mira, kenapa Raja 4 tu kita tak kategorikan sebagai sisi 4 kitaran? Raja 4, cikgu, ya. Kenapa? Okey, sebab tadi ada dua ciri. Ya. Saya rasakan, cikgu, Raja 4 ni tidak memenuhi ciri yang pertama kerana Raja 4 tidak mempunyai 4 bucu, cikgu. Ya, betul Mira. Wah, betul. Sebaik, betul.
Betul cikgu ya? Okey, betul Mira. Jadi tadi kita dah rumuskan tadi. Okey, tadi kita dah tahu keempat-empat bucu tu mestilah menyentuh lilitan dan juga mestilah mempunyai 4 sisi. Wah, okey. Baiklah cikgu. Walaupun keempat-empat sisi itu tidak mempunyai panjang yang sama cikgu ya? Ya, Mira, betul. Asalkan bentuknya mestilah 4 sisi. Walaupun dia tak semestinya segi 4 tepat, segi 4 sama. Kadang-kadang bentuk tu mestilah kena ada 4 sisi. Asalkan 4 sisi segi 4 tersebut berada dalam satu bulatan. Wah, okey. Baik-baik faham. Bagaimana pula cikgu dengan sudut di dalamnya cikgu? Sudut di dalamnya. Okay, kita tengok kembali. Okey. Pendapat Mira, okey, berapakah nilai sudut dalam tu? Berapakah nilai sudut? Ada sesiapa yang mau membantu saya ke? Murid-murid SMK Taman Desa Kuala Lumpur? Ada siapa yang ingin membantu? Okey. Siapa dapat bantu? Host kita pada pagi ni. Berapakah agak-agaknya nilai jumlah sudut pedalaman bagi sisi 4 kitaran? Ada berapa? Okey, tak apa. Saya cubalah cikgu. Okey, ya. Saya rasa dalam kesemuanya ni ada 360 sudutnya cikgu. Okey, tepat sekali Mira. Okey, betul. Okey cikgu. Itu tentang gambar raja ni. Tentang sudut pula ini cikgu bagaimana? Okey, kita akan pergi kepada mengenal pasti sudut-sudut pedalaman bertentangan suatu sisi 4 kitaran. Okey, baiklah. Okey, tadi kita lihat kan, okey, kita panggil sudut-sudut. Okey, setiap sudut ni kita akan panggil sebagai sudut pedalaman. Okey, baiklah, perhatikan Mira ya. Okey, sudut-sudut bertentangan di dalam sebuah sisi 4 kitaran kita panggil sebagai sudut pedalaman bertentangan bagi satu sama lain. Okey, jadi sudut PQ, okey, PQR dan S dipanggil sebagai sudut pedalaman. Okey, ini ya. PQRS kita akan panggil sebagai sudut pedalaman. Okey, P adalah sudut pedalaman bertentangan bagi Q. Okey, P adalah sudut bertentangan pedalaman. Okey. Bagi Q. Okey. Dan R sudut pedalaman bertentangan bagi S. Okey, ataupun kita boleh sebut juga Mira. Okey, Q adalah sudut pedalaman bertentangan bagi P. Okey, dan juga S adalah sudut pedalaman bertentangan bagi R. Yang pastinya, okey, adik-adik dekat GM dan juga adik-adik dekat rumah kena tahu, okey, setiap sudut ni kita akan panggil sebagai sudut pedalaman bertentangan. Wah, itu keyword dia cikgu ya? Ya, itu keyword dia kita hari ni, sudut pedalaman bertentangan. Okey, baik. Dan bagi pengiraan sudut tu pula bagaimana cikgu? Okey, bagi pengiraan sudut tu nanti kita akan belajar sebentar lagi. Okey, cuma konsepnya di sini, tadi Mira dah tekankan tadi kan, tak jumlah sudut dalam sisi 4 kitaran ni adalah bernilai 360 darjah. Wow, okey, baik. Yang paling penting sekali itu yang cikgu kata, setiap sudut itu ialah bertentangan, pedalaman bertentangan cikgu. Ya, kita akan belajar macam mana kita nak mencari sudut pedalaman bertentangan. Okey, baik. Dan saya kira nak mengira ni cikgu mesti ada formula yang cikgu akan tunjukkan sebentar nanti. Ya, mesti ada Mira. Macam mana caranya? Sebab saya tengok kat situ panjangnya berbeza-beza. Nak mengira sudut pun nak tambah semua ke? Ada formula lain ke? Tak tahu macam mana. Saya tengok kat depan ni cikgu dah bawa jangka sudut dan juga jangka lukis. Jadi anda di rumah boleh sediakan jangka sudut dan juga jangka lukis untuk sama-sama buat pengiraan dan juga murid-murid di Google Meet. Kita berhenti berehat seketika cikgu? Okey, boleh Mira. Okey, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Hanya di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
30, 40, 50, 60, 90. 90 sudut. Cikgu. Ya. Ini yang kita nak gunakan cikgu kan? Ya, betul Mira. Wow. Okey, baik. Kembali kita di teras Didik TV KPM. Ini Mira punya jangka sudut cikgu. Ya. Besar saya punya dan murid-murid di rumah pun pastinya sudah sediakan mereka punya jangka sudut dan juga jangka lukis cikgu. Kerana sekarang Cikgu Amni nak menerangkan bagaimana formula untuk mengira bagi sisi 4 kitaran ni cikgu. Okey, silakan Cikgu Amni. Okey, baiklah Mira, kita teruskan. Okey, tadi kita dah kenal pasti sudut pedalaman bertantangan. Okey, sekarang ada 2 persoalan yang cikgu akan lontarkan di sini. Okey, berapakah jumlah sudut pedalaman bagi suatu sisi 4? Okey, dan yang kedua, berapakah nilai 2 sudut pedalaman bertentangan bagi sisi 4 kitaran? Okey, untuk menjawab kedua-dua soalan ini, kita akan pergi kepada aktiviti menentukan hubungan antara sudut pedalaman bertentangan dalam suatu sisi 4 kitaran. Okey, baiklah. Tadi dalam video sebentar tadi cikgu ada minta murid-murid dekat GM dekat rumah sediakan peralatan yang akan kita gunakan, iaitu buku ataupun kertas kosong, pensel, pemadam dan pembaris, jangka lukis dan yang paling utama mesti kena ada protractor. Okey, baiklah kita teruskan ya Mira. Boleh cikgu? Okey, langkah 1. Cikgu harap murid-murid dekat GM, murid-murid dekat rumah sudah bersedia untuk kita melakukan aktiviti bersama-sama sebab cikgu dan juga Mira juga akan buat. Okey, ini satu untuk Mira. Okey, terima kasih cikgu. Okey, ini untuk cikgu. Okey. Semua dah bersedia ya murid-murid dekat GM? Okey, bagus. Boleh angkat tak masing-masing punya jangka lukis? Nak tengok macam mana? Dah ready semua? Wah, dah siap cikgu. Semua ada. Masing-masing punya peralatan lengkap. Cukup? Ya. Okey cikgu, nampaknya mereka dah bersedia? Okey, langkah yang pertama, dengan menggunakan jangka lukis, lukis satu bentuk bulatan. Okey, sekarang ni cikgu bagi kelonggaran dan juga keselesaan kepada murid-murid dekat GM dan juga dekat rumah. Okey, tidak kisah berapakah panjang jejari bulatan tersebut, asalkan mesti membentuk satu bulatan. Okey, jom Mira kita buat Mira. Okey, jom cikgu. Mari. Ya. Lukis satu bentuk bulatan. Okey, tak perlu ukur dulu terlebih dahulu cikgu tak bagi perlu. Panjangnya. Tak perlu Mira. Okey, saya cuba. Kita lukis bulatan terlebih dahulu. Okey cikgu, saya sudah siap. Okey. Bagus Mira. Yang Google Meet, murid di Google Meet bagaimana? Sudah siap ke? Okey. Sudah siap kan? Sudah. Sekarang kita teruskan kepada langkah yang kedua. Okey. Dengan menggunakan pembaris, lukis sisi 4 kitaran di dalam bulatan tersebut. Okey, ingat ya ciri-ciri sebentar tadi? Setiap bucu mestilah menyentuh lilitan bulatan. Okey, dan kemudian labelkan setiap sudut pedalaman bertentangan bagi sisi 4 kitaran tersebut. Okey, ketika murid dekat GM dan juga dekat rumah, nak melabelkan setiap bucu tu, pesanan cikgu elakkan daripada menggunakan abjad O. Kenapa tu cikgu? Ya, sebab abjad O biasanya dalam bulatan kita akan labelkan sebagai pusat bulatan. Okey, jom Mira kita lukis sisi 4 kitaran. Jom cikgu. Kita sediakan pen juga. Okey. Baik. Dan ingat ya, keempat-empat bucu mesti menyentuh lilitan. Okey, saya guna pembaris ni boleh cikgu? Okey, boleh Mira. Keempat-empat bucu cikgu. Tak kisah cikgu saya nak buat bentuk macam mana? Tak kisah Mira. Okey, saya cubalah. Saya nak buat bentuk satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Okey cikgu, saya punya dah. Okey, dah siap. Kemudian kita labelkan setiap sudut pedalaman tersebut. Baik. Okey, jom. Kita labelkan cikgu ya. Saya label cikgu. Ya, Mira. Okey, cikgu pilih abjad P, Q, R dan
S. Okey. Harap murid-murid dalam GM dan juga murid-murid dekat rumah dapat mengikuti bersama-sama dengan cikgu dan juga Mira untuk kita lukis sisi 4 kitaran. Okey. Dah cikgu. Okey, dah siap Mira? Dah cikgu, saya pun dah siap. Okey. Cikgu nak murid-murid dekat GM cuba angkat sisi 4 kitaran kamu semua. Wow, cantiknya semua. Ada macam-macam bentuk, cikgu. Ya Mira. Nanti kita akan buktikan macam mana nilai sudut pedalaman bertentangan bagi bentuk-bentuk sisi 4 kitaran ini. Okey. Cikgu, saya ada satu soalan. Ya. Kalau saya label macam ni kan cikgu, saya punya abjad saya huruf besar, cikgu punya huruf kecil. Tak menjadi masalah ke cikgu? Tidak menjadi masalah Mira. Kita boleh gunakan abjad kecil ataupun abjad besar untuk kita labelkan sudut pedalaman bertentangan tersebut. Cuma macam cikgu bagi tahu tadi, elakkan daripada kita guna huruf O. Sebab biasanya huruf O tu kita akan labelkan di tengah-tengah bulatan tersebut sebagai pusat bulatan. Wah, okey. Baik cikgu. Okey. Kemudian, langkah 3, ukur setiap sudut pedalaman bertentangan dengan menggunakan protractor. Okey, baiklah. Murid-murid kat JM dan juga dekat rumah, sekarang kita boleh gunakan cikgu ambil Mira. Silakan cikgu. Kita gunakan protractor untuk kita ukur setiap sudut pedalaman tersebut. Kemudian cikgu harap ada murid-murid dekat GM dan juga murid-murid dekat rumah catat nilai yang telah diukur sebentar tadi. Okey, Mira nak cuba ukur tak? Saya nak cuba, tapi macam mana caranya cikgu? Nak mengukur caranya bila kita nak ukur. Baiklah. Cikgu akan menunjukkan caranya. Okey. Pastikan katakanlah cikgu nak ukur sudut S. Okey. Sudut S ini kita akan ukur berada dalam sukuan yang pertama. Okey, baiklah. Kalau nampak sini, pastikan garisan dekat bawah ni bernilai sifar ni, ukurannya mesti terletak pada garisan tebal. Nampak tak? Okey. Pastikan dia berada di tengah-tengah. Okey. Kalau bacaan kita nak baca nilai sudut daripada kanan ke kiri, kita akan ambil skala yang sebelah dalam ya Mira. Sebelah dalam. Kita akan ambil nilai sebelah dalam. So dekat sini cikgu dapat ukur. Cikgu punya sudut S adalah bernilai 82 darjah. 82 darjah cikgu. Ya, 82 darjah. Mira boleh cuba ukur setiap sudut ya. Saya punya kalau di gambar rajah saya sudut R lah cikgu. Ya betul. Sudut R dari kanan ke kiri kita ambil dalam cikgu sudut yang dalam. Sudut yang dalam. Okey, kalau macam ni saya tengok. Ini Mira, macam ni Mira. Okey, sengit-sengit. Ini garisannya dekat sini. Baik, terima kasih cikgu. Kalau macam ni cikgu, saya punya ni 80 ke cikgu? 85. Ini daripada 8. Ini sudut adalah lebih kurang dalam 8. Nilai sudut yang tepat adalah 80. 1, 2, 84 Mira. Berapa cikgu? 84. 84. Ya, cikgu akan ukur. Harap murid-murid dekat GM dan juga dekat rumah sedang mengukur sudut-sudut yang telah dilabelkan tadi. Cikgu dapat sudut Q cikgu adalah bernilai 81 darjah, R 98 darjah dan juga S bernilai 82 darjah. Okey. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Sekarang ni cikgu nak minta setiap murid dekat GM berikan cikgu nilai-nilai sudut yang telah diukur sebentar tadi. Mira, kita mulakan dengan Shen Yu dulu. Shen Yu boleh berikan sudut dan nilai sudut anda? Silakan, Shen Yu. Sudut A bertentangan dengan sudut C. A bertentangan dengan sudut C. A 87 darjah. A bernilai 87 darjah. Baik. C 93.
C bernilai 93 darjah. Okey. 93 darjah. Baik. Okey. Sudut B bertentangan dengan sudut D. Okey, B bertentangan dengan sudut D. Sudut B 87 darjah. Sudut B bernilai 87 darjah. Sudut D bernilai 93 darjah. Okey, sudut D bernilai 93 darjah. Okey, terima kasih Shin Yu. Kita pergi kepada Sabik. Okey, berapa nilai sudut Sabik? Silakan Sabik. A bertentangan dengan C. Okey, A bertentangan dengan C. D bertentangan dengan B. B. D bertentangan dengan B. Okey, D bertentangan dengan B. B. Okey. Ya. A sama dengan 82 darjah. Okey, A bernilai 82 darjah. C bernilai 98 darjah. C bernilai 98 darjah. D bernilai 65 darjah. Okey, D bernilai 65 darjah. B bernilai 115 darjah. Okey, B bernilai 115 darjah. Terima kasih Sabik. Okay, kita pergi kepada Hana. Silakan Hana. Sudut A bertentangan dengan sudut C. Sudut A bertentangan dengan sudut C. Sudut B bertentangan dengan sudut D. Okey, sudut B bertentangan dengan sudut D. Sudut A bersamaan dengan 85 darjah. Sudut A bersamaan dengan 85 darjah. Sudut C bersamaan 95 darjah. Sudut C bersamaan dengan 95 darjah. Sudut B bersamaan dengan 88 darjah. 88 darjah. Okey. Dan sudut D bersamaan 92 darjah. 92 darjah. Okey, terima kasih Hana Maisara. Okey, Zingyu, berapakah nilai sudut anda Zingyu? Silakan Zingyu. Berapakah sudutnya? Sudut P bertentangan dengan sudut Q. Okey. Sudut R bertentangan dengan sudut S. Okey, R bertentangan dengan sudut S. Okey, nilai sudut Zingyu. Sudut P bernilai 80 darjah. Okey, sudut P bernilai 80 darjah. Okey. Sudut Q bernilai 100 darjah. Okey, sudut Q bernilai 100 darjah. Okey, sudut R. Sudut R bernilai 84 darjah. Okey, sudut R bernilai 84 darjah. Sudut S. Sudut S bernilai 96 darjah. Okey, sudut S bernilai 96 darjah. Okey, terima kasih Zingyu. Kita pergi kepada nilai sudut Welim. Silakan Welim. Sudut A bertentangan dengan sudut C. Okey, A bertentangan dengan sudut C. Sudut B bertentangan dengan sudut D. Okey, sudut B bertentangan dengan sudut D. Okey. Okey, nilai sudut A. Sudut A bernilai 90 darjah. Okey, sudut A bernilai 90 darjah. Sudut Sudut C bernilai 90 darjah. Okey, sudut C bernilai 90 darjah. Okey, sudut B. Sudut B bernilai 90 darjah. Okey, sudut B juga bernilai 90 darjah. Okey, dan sudut D adalah bernilai 90 darjah. 90 darjah. Wah, Okey, sama terima kasih Welim. 90 darjah. Okey. Okey, kita pergi kepada Amira. Silakan Amira. A bertentangan dengan B. Okey, A bertentangan dengan B. C bertentangan dengan D. Okey, C bertentangan dengan sudut D. Okey, sudut A. A 85 darjah. Okey, sudut A adalah bernilai 85 darjah. B 95 darjah. Okey, B bernilai 95 darjah. Okey, sudut C. C 90 darjah. C 90 darjah. D pun 90 darjah. Okey, dan D juga bernilai 90 darjah. darjah. Okey, terima kasih murid-murid dekat GM dan cikgu harap murid-murid dekat
rumah juga sudah dapat mencari nilai sudut pendalaman bertentangan bagi sisi 4 kitaran. Okey, baiklah, cuba kita perhatikan. Okey, setiap nilai sudut yang diberikan oleh murid-murid dekat GM adalah berbeza. Okey, cikgu nak tanya satu soalan. Okey, agak-agak apa yang kita dapat rumuskan dengan jumlah sudut pendalaman bertentangan dalam setiap sisi 4 kitaran? Okey, siapa yang nak cuba? Murid-murid dekat GM? Siapa yang nak cuba buat rumusan? Ada? Wah, baik. Dua-dua angkat tangan serentak ni. Yang mana satu dulu, cikgu? Okey, kita pilih Zinyu dululah, boleh? Boleh. Silakan Zinyu. Okey, kita tengok nilai sudut Zinyu. Apabila saya tambahkan kedua-dua sudut pendalaman bertentangan itu, saya dapati bahawa hasilnya semua 180 darjah. Okey, jom Mira kita semak. Betul tak jawapan murid dekat GM tadi? Okey, Zinyu bagi tahu tadi. Okey, jika dia tambah, okey, sudut pendalaman bertentangan nilainya adalah 180 darjah. Kita perhatikan. P bertentangan dengan Q. Jika kita tambahkan 80 tambahkan dengan 100, nilainya adalah 180 darjah. Okey, tepat sekali Mira. Okey, kita tengok yang kedua. R bertentangan dengan S. Okey, R adalah 84 darjah. S 96 darjah. Okey, hasil tambahnya berapa Mira? Hasil tambahnya, kejap saya congak dulu cikgu. Jawapannya adalah 180 Okey, darjah. betul cikgu. sekali Mira. Okey, jawapannya juga 180 darjah. Okey, cikgu nak pilih seorang lagi pelajar untuk untuk murid tersebut cuba rumuskan jumlah sudut pendalaman. Okey, cikgu nak pilih agak-agak Mira nak pilih siapa Mira? Saya nak pilih siapa? Saya nak pilih yang berbeza-beza lah nomornya cikgu. Okey, boleh Mira. Kalau macam tu saya nak pilih sabik. Silakan Okey, sabik. cuba perhatikan nilai sabik. Okey. Okey, sabik, apa yang kamu dapat rumuskan mengenai jumlah sudut pendalaman bertentangan yang kamu ukur sebentar tadi? Saya dapati bahawa sudut bertentangan selalunya dapat 180 darjah. Okey. Terima kasih Sabik. Nak kira dengan kalkulator ke cikgu? Okey, boleh. Okey. Kita kira betul ke? Okey, kita kira sama-sama. Okey, tadi Sabik dapat A bertentangan dengan C. A 82 darjah, C 98 darjah. Okey, 82 kita tambahkan dengan 98 darjah. Okey, nilainya juga adalah 180 darjah. Okey, baik. Okey, nilainya 180 darjah. Okey, D bertentangan dengan B. Okey, 65 kita tambahkan dengan 115. Okey, nilainya juga adalah 180 darjah. Wah, betul semua tu. Okey. Jadi, hasil daripada aktiviti yang kita buat sebentar tadi bersama-sama dengan murid dekat GM, murid-murid dekat rumah, ialah kita akan mendapati jumlah sudut pendalaman bertentangan dalam sisi 4 kitaran ialah bernilai 180 darjah. Okey Mira, tidak kira bagaimana bentuk sisi 4 kitaran tersebut, konsepnya bila dipanggil sebagai sudut pendalaman bertentangan, nilainya mestilah 180 darjah. Okey, tadi pun kita perhatikan kan, murid-murid kat GM ada pelbagai bentuk sisi 4 kitaran. Betul tak? Cikgu? Okey. Kita bezakan sisi 4 kitaran Mira dan juga sisi 4 kitaran cikgu pun berbeza-beza. Betul. Nanti kita tengok dulu cikgu. Saya punya betul ke? Sebab saya kira tadi macam tak dapat 180 darjah cikgu. Silap kira kot agaknya ni. Nanti kita kira balik semula. Kita bagi speaker. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Okey. Cikgu, betul ke cikgu? KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di teras di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir cikgu. Segmen terakhir ni cikgu nak buat sedikit aktiviti
pertanyaan lah kepada murid-murid di Google Meet kan. Silakan cikgu. Baiklah Mira. Okey, sebelum kita teruskan kepada untuk menyelesaikan masalah sisi 4 kitaran, kita pergi kepada hubungan sudut perluaran dan sudut pendalaman sisi 4 kitaran. Okey, jika murid-murid dekat GM dan juga dekat rumah dapat lihat, okey, Raja menunjukkan sisi 4 kitaran PQRS. Okey, perentas PST dipanjangkan kepada T. Okey, di mana sudut TSR, okey, boleh perhatikan di sini, okey, sudut TSR kita labelkan sebagai A, okey, merupakan sudut perluaran untuk sisi 4 kitaran PQR dan S. Okey, manakala sudut PQR iaitu kita labelkan sebagai theta, okey, dikenali sebagai sudut pendalaman yang bertentangan yang sepadan dengan A, maka kita dapat simpulkan di sini sudut theta adalah bersamaan dengan sudut A. Okey Mira, kita teruskan kepada satu soalan di sini. Okey, Raja di bawah menunjukkan sisi 4 kitaran A, B, C, D. Okey, hitung nilai sudut M dan N. Okey, baiklah. Sekarang cikgu akan bagi masa pada murid-murid dekat GM dan juga dekat rumah okey, untuk cuba mencari nilai M dan N. Okey, M dan N. Saya cuba cikgu ya. Okey, boleh Mira. Saya nak jugalah buat pengiraan tu. Okey. And murid-murid di Google Meet pun sama-sama ya. Kita tengok siapa dapat jawapan dulu dan betul ke salah. Okey. Saya kira menggunakan kalkulator cikgu. Cikgu tengok saya punya macam salah je cikgu. Salah tu Mira. Okey. Tak apa, kita tengok. Tak apa, kita cuba. Okey, baik. Baiklah. Di Google Meet bagaimana? Okey, kita pilih seorang. Siapa yang nak cuba jawab bagi soalan nombor 1? Kita ada Sabit, cikgu angkat tangan. Sabit angkat tangan. Okey, Sabit, apa jawapan anda? M bersama dengan 75 darjah. N ialah 85 darjah. Okey, terima kasih Sabit. M bersamaan dengan 75 darjah. Okey, 75 darjah. Okey, dan N bersamaan dengan tadi berapa Sabit? 85. Okey, 85 darjah. Kita lihat. Okey. Lihat di sini ya. Okey, A dan C merupakan sudut pendalaman bertentangan. Okey, seperti yang kita tahu tadi Mira. Okey, jumlah kedua-dua sudut ini mestilah bernilai 180 darjah. Okey, untuk dapatkan nilai M kita hanya perlu tolakkan 180, kita tolakkan dengan 105. M bersamaan dengan 75 darjah. Okey, dan untuk dapatkan nilai N pula, okey, 95 tambah dengan N bernilai 180 darjah, maka N adalah bernilai 85 darjah. Wow. Okey Mira, boleh kita jawab satu lagi soalan Mira? Okey, satu lagi soalan. Boleh cikgu, silakan. Okey, kita lihat kepada soalan yang ketiga. Okey, Raja di bawah menunjukkan sisi 4 kitaran PQR dan S, okey, dan garis lurus RST. Okey, sekarang ni cikgu nak minta murid-murid dekat GM dan juga dekat rumah, okey, cuba hitung nilai sudut PST. PST? Ya. Wah, ini lain sikit bentuknya cikgu. Ya Mira, betul. Sebab ada nombor 2 dan nombor 4 di hadapan tu. Okey, tak apa. Kita tengok murid-murid kita. Ada yang sudah berjaya selesaikan ke soalan ni? Okey, kalau nak cuba jawab boleh angkat tangan. Kita tengok. Betul ataupun salah? Okey, masing-masing buat pengiraan terlebih dahulu. Kalau macam soalan ni kan cikgu, sudutnya tetap ada 4 juga kan cikgu? Ya, betul. Oh, okey. PST. Ya, kita nak cari tadi sudut itu kita panggil sebagai sudut perluaran. Oh, okey. Okey. Siapa yang dapat jawab murid-murid dekat GM? Cikgu harap murid-murid dekat rumah juga sedang mengira soalan kita sekarang. Baik, ada sesiapa nak cuba boleh angkat tangan. Kita tengok. Wah, okey baik. Kita ada Wo. Silakan, Wo Welim. Okey, Welim, jawapan anda? Sudut PST bernilai 120 darjah. Okey, sudut PST bernilai 120 darjah. Okey, Welim, macam mana Welim dapat 120 darjah? Cikgu, bolehkah saya tunjukkan jangka Lewis? Okey, boleh. Welim nak tunjukkan jalan pengiraan Welim, boleh?
Okey, dapat lihat di situ Wei Lim dapat nilai Y bersamaan dengan 30. Okey, dan nilai PST adalah bersamaan dengan 120. Terima kasih Wei Lim, jawapan yang tepat sekali. Okey, langkah pertama, kita kenal pasti sudut PST adalah sudut sepadan dengan PQR. Kemudian, okey, kita kena cari nilai Y bersamaan dengan 30 dan kita akan dapat sudut PST 4 kita darabkan dengan 30 bersamaan dengan 120 darjah. Okey, baiklah Mira. Okey, cikgu. Sekarang cikgu nak tanya, okey, apa rumusan kita pada pagi ini? Okey, apa rumusan kita pada pagi apa ini, rumusan cikgu? kita pada pagi ini murid-murid kat GM? Siapa yang boleh cuba rumuskan apa yang kita dah belajar pada hari ini? Okey, kita minta seorang. Silakan. Kita minta Sofia Maisara. Silakan Sofia. Hana Maisara. Hana Maisara. Maafkan saya. Silakan Hana. Berdasarkan pembelajaran kita hari ini, saya mendapati bahawa dua sudut bertentangan dalam segi 4 menghasilkan jumlah 180 darjah. Okey, tepat sekali. Okey, jadi rumusan kita pada hari ini, okey. Okey, ada dua rumusan. Okey, yang pertama tadi Hana dah sebut hasil tambah dua sudut pendalaman yang bertentangan adalah bernilai 180 darjah. Dan yang kedua, okey, sisi 4 kitaran ialah segi 4 dalam bulatan dan setiap bucunya mestilah menyentuh lilitan bulatan tersebut. Okey Mira. Okey, baik. Itulah rumusan Cikgu Amni pada pagi ini Cikgu tentang tajuk kita iaitu sisi 4 kitaran Cikgu ya. Okey, diharapkan murid-murid di rumah dapat memahami dengan lebih jelas tentang mata pelajaran ini seperti mana yang Cikgu Amni telah jelaskan juga kepada semua dan di sini saya pun ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak Cikgu Amni. Terima kasih juga Mira sebab banyak bantu saya. Ya, sama-sama Cikgu. Terima kasih juga kepada semua murid-murid di Google Meet iaitu murid-murid dari SMK Taman Desa Kuala Lumpur kerana betul-betul bersemangat menjawab soalan juga Cikgu ya dan semua yang sedang menonton di rumah. Kita jumpa lagi di teras lain waktu pula. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Okay, bye. Salam sejahtera. Pendidikan merupakan antara sektor yang amat terkesan akibat pandemik COVID-19 yang melanda negara sejak awal tahun 2020 sehingga sekarang. Keadaan ini merupakan satu situasi yang sukar sehinggakan Kementerian Pendidikan Malaysia perlu mengambil keputusan menutup sekolah semasa tempoh pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara. Ianya sekaligus memberi kesan yang sangat besar terutamanya kepada murid-murid. Oleh yang demikian, pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran terus berjalan dengan lancar. Walaupun guru-guru berhadapan dengan cabaran melaksanakan PDP secara dalam talian, namun saya melihat ramai di kalangan guru yang berjaya menghasilkan pelbagai bentuk bahan PDP bagi memastikan murid tidak ketinggalan dalam proses pembelajaran. Syabas atas ikhtiar dan inovasi para guru sekalian. Inisiatif KPM dengan mewujudkan saluran Didik TV banyak membantu pelaksanaan PDPR, khususnya bagi murid yang tidak mempunyai akses kepada pendidikan secara dalam talian. Ibu bapa juga boleh meluangkan masa untuk menonton Didik TV bersama-sama anak-anak. Pelbagai pengisian menarik yang dikongsikan buat murid-murid prasekolah hingga ke pra-universiti. Pembelajaran kini lebih mudah dan menyeronokkan bila-bila masa walau di mana jua anda berada. Matematik merupakan satu mata pelajaran pembelajaran konsep. Aplikasi matematik sebenarnya merentasi semua kurikulum secara langsung ataupun tidak langsung. Setiap aktiviti dan perancangan kehidupan harian kita sebenarnya banyak melibatkan matematik. Dengan itu sebenarnya matematik menguasai kehidupan. Oleh itu, marilah kita sama-sama mencintai matematik. Didik TV KPM